Selamat datang ke sesi ulasan buku bersama kami. Hari ini kami akan mengulas sebuah novel yang bertajuk Gadis DSLR Lawan Jejaka Ulat Buku karya Nur Syafiqah R. Daripada tajuk sahaja pun kita sudah boleh agak. Ini mesti cerita tentang dua personaliti yang sangat berbeza. Dan ya, memang betul. Cerita ini memang penuh dengan emosi, konflik dan juga kejutan yang tidak dijangka. Kalau anda suka cerita yang ada unsur pergaduhan, persahabatan dan sedikit misteri, video ini memang untuk anda. Bayangkan dua orang yang langsung tidak sehaluan, tetapi takdir mereka sebenarnya lebih dekat daripada yang disangka. Jadi, hari ini kami akan mengulas tentang novel Gadis DSLR Lawan Jejaka Ulat Buku karya Nur Syafiqah R. Cerita ini bukan sekadar tentang pergaduhan biasa, tetapi juga tentang rahsia besar yang boleh mengubah segalanya. Jadi, jom kita teruskan dengan ulasan. Baik, kita mulakan dengan sinopsis ringkas tanpa mendedahkan pengakhiran cerita. Cerita ini berkisar tentang Raihan dan Rania, dua orang remaja yang sering bertelagah dan tidak sehaluan. Setiap kali mereka bertemu, pasti akan berlaku pertengkaran. Sehingga kan rakan-rakan mereka juga sudah biasa melihat situasi tersebut. Namun begitu, rakan-rakan mereka tidak pernah berputus asa. Mereka sentiasa cuba untuk menasihati dan mendamaikan kedua-dua orang tersebut. Selepas melalui pelbagai konflik, akhirnya mereka berbaik dan saling memaafkan. Bahagian ini memang memberi rasa lega kepada pembaca. Tetapi, selepas itu, berlaku satu peristiwa yang tidak dijangka. Peristiwa tersebut telah mengubah keseluruhan perjalanan hidup mereka. Dari situ, cerita menjadi lebih mendalam dan penuh emosi. Tambahan pula, muncul seorang watak misteri yang membawa kepada pendedahan rahsia besar tentang kehidupan mereka. Secara keseluruhannya, cerita ini bukan sekadar tentang pergaduhan, tetapi juga menyentuh tentang persahabatan, pengorbanan dan hubungan kekeluargaan. Baiklah, kita teruskan dengan ulasan. Pada pendapat saya, jalan cerita novel ini unik dan sangat menarik. Saya setuju, terutamanya apabila memasuki bahagian pertengahan cerita, kita mula sedar bahawa cerita ini lebih mendalam daripada yang disangka. Ya, dan dari segi emosi, cerita ini memang berjaya. Pembaca boleh merasai perasaan watak-watak dengan jelas. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan. Antaranya ialah jalan cerita yang agak perlahan pada bahagian tertentu. Terutamanya apabila konflik antara watak utama yang sering berulang. Ia boleh menyebabkan pembaca berasa sedikit bosan. Tetapi apabila cerita berkembang, terdapat bahagian yang tidak dijangka dan sangat menarik. Dari segi perwatakan pula, saya rasa ini merupakan salah satu kekuatan utama dalam cerita ini. Setiap watak mempunyai kepribadian yang jelas dan berbeza. Watak sampingan juga memainkan peranan penting, terutamanya dalam memberi sokongan dan semangat kepada watak utama. Selain itu, novel ini juga mengandungi pelbagai nilai murni. Antaranya ialah nilai persahabatan, kesabaran dan kemaafan. Dan juga nilai pengorbanan serta kasih sayang yang sangat menyentuh hati. Kesimpulannya, novel ini mempunyai banyak kelebihan dari segi emosi, watak dan juga mesej yang ingin disampaikan. Walaupun ada terdapat sedikit kelemahan dari segi kelancaran dan jalan cerita, namun ia masih sebuah karya yang berbaloi untuk dibaca. Terutamanya bagi pembaca yang menyukai cerita yang mampu menyentuh perasaan dan memberi kesan yang mendalam. Novel Gadis DSLR Lawan Jejaka Ulat Buku ini menampilkan gabungan cerita yang segar dan menarik, khususnya dalam menggambarkan kehidupan remaja di persekitaran sekolah. Watak Rania, seorang gadis DSLR yang berdedikasi, taat kepada ibu bapa dan rajin berusaha, dilukiskan dengan jelas sehingga pembaca dapat memahami personalitinya
yang berdisiplin dan bersemangat. Begitu juga dengan watak Raihan, seorang ulat buku yang bijak, rajin dan gemar menulis, yang memberikan dimensi intelektual serta menunjukkan nilai kegigihan dalam menuntut ilmu. Karya ini menonjol kerana berjaya menggabungkan elemen persekolahan dengan plot yang tidak dijangka, menjadikan cerita sentiasa segar dan mampu mengekalkan minat pembaca. Dialog antara watak-wataknya bersifat natural dan mudah difahami, menjadikan interaksi mereka tampak hidup serta meyakinkan. Konflik yang wujud dalam perjalanan watak-watak ini termasuklah perbezaan minat dan pendekatan terhadap hidup diselesaikan dengan cara yang realistik, menunjukkan proses memahami antara satu sama lain dan nilai tabah serta kesabaran. Secara keseluruhan, novel ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberikan pengajaran, terutamanya tentang kepentingan berusaha, berdisiplin, kesetiaan kepada keluarga serta bagaimana konflik boleh diselesaikan dengan matang. Karya ini wajar dipuji kerana berjaya menyampaikan nilai-nilai positif melalui plot yang menarik, watak yang mudah disukai dan penceritaan yang lancar. Baiklah, dalam bahagian ini saya akan membincangkan kritikan teguran terhadap karya yang kami pilih. Secara umumnya, kritikan teguran ialah kritikan yang bertujuan untuk memberi nasihat, cadangan dan juga penambahbaikan terhadap sesuatu karya sastra. Tujuannya bukannya untuk menjatuhkan penulis, tetapi untuk membantu memperbaiki kelemahan karya agar menjadi lebih berkualiti. Aspek pertama yang boleh dilihat ialah penggunaan bahasa. Dalam karya ini, penggunaan bahasa sebenarnya baik dan sangat mudah difahami oleh pembaca. Penulis menggunakan diksi yang sesuai dengan situasi, cerita serta gaya bahasa yang tidak terlalu berat. Hal ini menjadikan cerita mudah diikuti oleh pelbagai lapisan pembaca. Selain itu, ayat yang digunakan juga kebanyakannya jelas dan tidak terlalu kompleks. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bahagian yang boleh diperbaiki dari segi kepelbagaian gaya bahasa, supaya penceritaan menjadi lebih menarik dan tidak terlalu lurus atau biasa. Dengan penggunaan metafora atau perumpamaan yang lebih kreatif, emosi dan suasana cerita boleh disampaikan dengan lebih mendalam. Seterusnya, aspek yang kedua ialah plot atau jalan cerita. Secara keseluruhannya, jalan cerita ini mempunyai idea yang sangat menarik. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dari segi penyusunan plot. Antaranya ialah latar masa yang agak berterabur, terutamanya apabila penulis menggunakan teknik imbas kembali ataupun throwback. Kadangkala, bahagian imbas kembali ini digunakan terlalu kerap sehingga boleh menyebabkan pembaca sedikit keliru dengan urutan masa cerita. Selain itu, konflik utama antara watak Raihan dan Rania yang sering bergaduh juga berulang beberapa kali dengan situasi yang hampir sama. Hal ini menyebabkan pembaca berasa sedikit bosan kerana konflik tersebut tidak banyak berubah. Walaupun begitu, perkembangan cerita sebenarnya semakin menarik apabila mendekati penghujungnya kerana terdapat unsur kejutan dalam jalan cerita. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan tersebut mengambil masa yang agak lama sehingga penceritaan terasa sedikit tertarik iaitu dragging dan boleh mengurangkan minat pembaca. Seterusnya ialah aspek perwatakan dan pembangunan watak. Dalam karya ini, penulis sebenarnya berjaya membina watak-watak yang realistik dan mudah difahami. Watak Raihan digambarkan sebagai seorang remaja yang tampan, suka membaca dan cemerlang dalam akademik. Dia dibesarkan oleh keluarga berada iaitu Datuk Mustafa dan Datin Umairah, serta dibantu oleh pembantu rumah mereka iaitu Makcik Jamila. Sementara itu, watak Rania pula digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, berbakat dalam bidang penulisan dan juga mahir mengambil gambar menggunakan kamera DSLR.
Dia dibesarkan dalam keluarga yang harmoni bersama Encik Nabil dan Puan Nabila. Selain itu, watak sampingan seperti Putra dan Faizul yang sentiasa menyokong Raihan serta Sofia dan Aisyah yang sering menceriakan Rania turut membantu menghidupkan cerita ini. Watak Makcik Mida sebagai tukang masak di kantin sekolah juga menambahkan lagi warna dalam penceritaan karya ini. Akhir sekali ialah aspek nilai dan mesej karya. Karya ini sebenarnya mengandungi pelbagai nilai positif seperti nilai persahabatan, keikhlasan, pengorbanan dan juga sikap saling memaafkan. Namun begitu, nilai dan mesej ini tidak disampaikan secara langsung. Sebaliknya, pembaca perlu meneliti jalan cerita dan memahami sendiri maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Walaupun pendekatan ini boleh menjadikan cerita lebih mendalam, namun sebahagian pembaca mungkin memerlukan petunjuk yang lebih jelas untuk memahami mesej tersebut. Kesimpulannya, melalui kritikan teguran, kita dapat melihat bahawa karya ini mempunyai banyak kekuatan dari segi idea cerita dan pembangunan watak. Namun begitu, beberapa aspek seperti penyusunan plot dan juga kepelbagaian gaya bahasa masih boleh diperbaiki agar karya ini menjadi lebih menarik dan tersusun. Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan tentang kritikan saranan terhadap novel ini, iaitu aspek-aspek yang boleh dikukuhkan lagi. Kalau saya perlu cakap secara jujur, novel ini memang menarik dari segi idea, tapi dari sudut pembinaan cerita, masih ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki. Pertama, dari segi konflik. Saya rasa konflik dalam novel ini masih belum cukup kuat. Maksudnya konflik tu ada, tetapi tidak benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang mencabar atau mendalam. Contohnya ada situasi di mana watak tersebut mengalami salah faham, tetapi konflik tersebut tidak diperluaskan menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Akibatnya, pembaca mungkin dapat menjangka apa yang akan berlaku seterusnya dan tahap keterujaan pembaca menjadi kurang. Jadi di sini kelemahannya ialah konflik kurang berlapis dan kurang memberi impak emosi kepada pembaca. Penulis sepatutnya boleh menambah konflik dalaman atau konflik yang lebih mencabar lagi supaya cerita menjadi lebih menarik. Yang kedua, dari segi perkembangan watak. Saya melihat perubahan watak dalam novel ini agak cepat dan tidak dihuraikan secara mendalam. Sebagai contoh, terdapat perubahan sikap watak selepas melalui sesuatu situasi, tetapi proses perubahan itu tidak diperlihatkan secara jelas. Ini menyebabkan pembaca kurang memahami sebab sebenarnya dalam perubahan tersebut berlaku. Kelemahannya di sini ialah perkembangan watak kurang realistik kerana perubahan berlaku secara mendadak. Sepatutnya perubahan itu ditunjukkan secara berperingkat melalui beberapa peristiwa supaya pembaca dapat melihat proses kematangan watak dengan lebih jelas. Ketiga, dari segi latar cerita. Latar dalam novel ini agak terhad dan kurang variasi. Kebanyakan peristiwa berlaku dalam suasana yang hampir sama, menyebabkan cerita menjadi kurang dinamik. Ini menyebabkan pengalaman pembaca sedikit mendatar dan kurang menarik dari segi suasana. Penulis boleh mempelbagaikan lagi latar supaya cerita menjadi lebih hidup dan memberi pengalaman yang lebih kepada pembaca. Keempat, dari segi watak sampingan. Watak sampingan dalam novel ini kurang menonjol dan tidak memainkan peranan yang signifikan. Sebagai contoh, ada watak sampingan yang hanya muncul tanpa memberi kesan besar kepada jalan cerita. Kelemahan ini menyebabkan cerita terlalu bergantung kepada watak utama sahaja. Sepatutnya,
penulis boleh letak watak sampingan supaya boleh digunakan untuk mencetuskan konflik atau membantu kembangkan lagi watak utama supaya cerita menjadi lebih seimbang. Seterusnya, saya akan membincangkan kritikan pendekatan terhadap karya ini. Kritikan pendekatan ialah kaedah menilai karya sastra dengan menggunakan teori atau sudut pandang tertentu. Melalui pendekatan ini, pengkritik dapat memahami makna karya secara lebih mendalam dan sistematik. Pendekatan pertama ialah pendekatan formal atau struktural. Pendekatan ini meneliti unsur dalaman karya seperti plot, watak, latar dan gaya bahasa. Dalam karya ini, plot cerita berpusat kepada hubungan antara dua watak utama yang sering mengalami konflik sejak dari awal penceritaan lagi. Konflik ini menjadi penggerak utama kepada perkembangan cerita. Dari segi latar pula, cerita ini banyak berlaku di kawasan sekolah, rumah dan persekitaran kehidupan remaja. Watak-watak yang dibina juga mempunyai latar yang berbeza sama ada dari segi keluarga, minat ataupun personality. Semua unsur ini digabungkan bagi membentuk satu penceritaan yang lengkap. Pendekatan yang kedua pula ialah pendekatan moral atau nilai. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahawa karya ini sebenarnya syarat dengan nilai-nilai murni dan pengajaran. Antaranya ialah nilai persahabatan, kesabaran, keikhlasan serta kepentingan saling memaafkan. Selain itu, terdapat juga banyak unsur pesanan keagamaan atau kata-kata hikmah yang diselipkan sama ada di dalam dialog itu sendiri atau penceritaan. Hal ini memberi kesan positif kepada pembaca kerana bukan sahaja mereka menikmati jalan cerita, malah mereka juga dapat mengambil pengajaran daripada nilai-nilai yang disampaikan. Saya teruskan dengan pendekatan yang ketiga, iaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan ini melihat hubungan antara karya dengan masyarakat dan kehidupan sosial. Dalam cerita ini, penulis menggambarkan masyarakat yang hidup di dalam keadaan yang harmoni dan saling membantu. Hubungan antara rakan-rakan pula digambarkan sangat rapat dan penuh sokongan. Mereka saling memberi nasihat serta membantu antara satu sama lain ketika menghadapi masalah. Hal ini menunjukkan gambaran masyarakat yang bersatu padu dan menekankan kepentingan hubungan sosial yang baik dalam kehidupan seharian. Baiklah, akhir sekali ialah pendekatan psikologi. Pendekatan ini meneliti aspek emosi dan keadaan dalaman watak. Dalam karya ini, emosi watak digambarkan dengan sangat teliti. Penulis menggunakan penerangan tentang raut wajah, gerak tubuh dan juga perumpamaan tertentu untuk menggambarkan perasaan watak ketika mereka berhadapan dengan konflik. Melalui teknik ini, pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam perasaan seperti marah, kecewa, sedih dan juga gembira yang dialami oleh watak-watak dalam penceritaan. Kesimpulannya, melalui penggunaan pelbagai pendekatan seperti formal, moral, sosiologi dan psikologi, karya ini dapat dianalisis dengan lebih mendalam. Pendekatan ini membantu pembaca memahami bukan sahaja jalan cerita, tetapi juga makna dan mesej yang tersirat di sebalik karya tersebut. Baik, seterusnya kita melihat dari sudut penganalisis. Jika kita teliti novel ini dengan lebih mendalam, sebenarnya terdapat mesej yang cukup jelas yang penulis cuba untuk sampaikan kepada pembaca. Antaranya ialah kepentingan memahami perbezaan dalam kehidupan. Perbezaan yang digambarkan dalam novel ini bukan sahaja melibatkan minat, tetapi juga cara berfikir dan cara seseorang tersebut menilai sesuatu situasi. Hal ini mencerminkan realiti kehidupan sebenar,
di mana setiap individu mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeza. Dalam kehidupan seharian, perbezaan ini sering menjadi punca kepada salah faham. Namun, jika dilihat dari sudut yang lebih positif, perbezaan ini sebenarnya boleh menjadi ruang untuk kita belajar memahami orang lain. Selain itu, novel ini juga memperlihatkan bahawa perubahan sikap seseorang tidak akan berlaku secara tiba-tiba. Sebaliknya, perubahan tersebut berlaku apabila seseorang tersebut melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Apabila seseorang berhadapan dengan pelbagai situasi, mereka akan mula melihat sesuatu perkara dari pelbagai perspektif yang berbeza. Proses ini akhirnya membawa kepada perubahan dari cara berfikir dan cara mereka bertindak. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa kematangan seseorang individu tidak akan berlaku dalam masa yang sangat singkat, tetapi melalui pengalaman yang mereka lalui. Pada pandangan saya, hal ini sangat relevan dengan kehidupan remaja kerana remaja merupakan fasa di mana seseorang individu sedang mengalami proses perubahan dari segi emosi, pemikiran dan tingkah laku. Jika dilihat secara lebih meluas, novel ini juga boleh dianggap sebagai gambaran kepada proses pencarian identiti mereka tersendiri. Dalam proses ini, mereka bukan sahaja belajar untuk memahami diri mereka sendiri, tetapi juga belajar untuk menerima perbezaan dengan orang lain. Dan di sinilah sebenarnya nilai utama yang cuba disampaikan oleh penulis tersebut. Terdapat beberapa kelemahan dalam plot novel Gadis DSLR lawan jejaka ulat buku. Sesetengah bahagian cerita kurang penting dan terlalu banyak imbas kembali yang tidak perlu, menyebabkan tempo cerita terasa perlahan. Kadangkala, peralihan antara masa kini dan masa lalu tidak begitu konsisten, menjadikan pembaca sedikit keliru tentang urutan peristiwa. Walaupun begitu, jalan cerita tetap menarik kerana konflik antara watak Rania, seorang gadis DSLR yang berdedikasi dan rajin, dengan watak Raihan, seorang ulat buku yang bijak dan gemar menulis, berjaya menonjolkan nilai tabah, kesabaran dan proses memahami antara satu sama lain. Bagi segi gaya bahasa yang digunakan mudah difahami, menjadikan novel sesuai untuk pembaca muda. Tetapi kadangkala terlalu ringkas, terutamanya dalam bab yang memerlukan penghayatan emosi mendalam. Penulis boleh menambah perincian deskriptif bagi menyampaikan perasaan watak yang lebih kuat dan memberikan pengalaman kepada pembaca yang lebih mendalam. Begitu juga mesej positif yang dibawa jelas, tetapi penyampaiannya kadangkala terlalu terang. Pendekatan yang lebih subtil dapat membolehkan pembaca membuat tafsiran sendiri, sekaligus meningkatkan kesan moral cerita. Bagi menjadikan novel ini lebih mantap dan menarik, beberapa penambahan boleh dilakukan. Antaranya termasuklah mengurangkan imbas kembali yang tidak penting, memperbanyakkan pendedahan latar watak sampingan, menambah konflik yang lebih kompleks, serta memperhalusi bahasa dalam bab tertentu. Dengan penambahbaikan ini, novel bukan sahaja akan lebih menghiburkan, tetapi juga dapat meninggalkan kesan yang lebih mendalam kepada pembaca, sambil mengekalkan unsur pengajaran yang positif. Secara keseluruhannya, walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan, novel ini tetap berjaya menarik minat pembaca melalui plot yang unik, watak yang hidup dan nilai moral yang tersela. Baik, sekarang kita berikan penarapan. Saya memberi 4 daripada 5 bintang kerana plot ceritanya sangat menarik. Saya memberikan 3 bintang kerana jalan ceritanya kurang menarik. Saya memberikan 3 bintang kerana bagi saya alur ceritanya sedikit berterabur. Jadi, jika anda mencari novel yang mempunyai unsur drama, emosi dan sedikit misteri, kami sangat mengsyorkan buku ini. Jangan lupa kongsikan dengan rakan-rakan anda. Dan tinggalkan komen jika anda pernah membaca cerita ini.
Terima kasih kerana menonton. Bye.